Model 4. Pengkerasan kalori. Pengkukuhan kalori boleh dicapai dengan mengaloi, tambahan saiz dan pemprosesan mekanikal dan termal. Dalam model 4 ini, kita akan mempelajari cara pemanasan, pelintap kecutan, perendaman dan pembacaan untuk menghasilkan berbagai jenis sifat kalori seperti kekerasan, rintangan haus, kekuatan dan kelihatan. Memperkukuh dengan memperkaya matriks kalori. Dua lakaran di sini menunjukkan kalori yang sama tetapi dengan struktur berlainan. Lakaran di sebelah kiri menunjukkan struktur terdiri daripada ferrite dengan bilangan banyak kabida yang diwakili oleh zarah hitam. Sementara lakaran di sebelah kanan menunjukkan struktur martensite dengan bilangan kecil kabida yang diwakili oleh titik hitam yang besar. Lakaran sebelah kiri memberi pandangan mikroskop kalori dalam keadaan sebut lintap, iaitu sebelum pengkerasan dilakukan. Matriks di sini adalah ferrite, iaitu besi alfa yang tak dapat melarutkan karbon dan unsur alloy disebabkan saiz jurang yang kecil di antara atom dalam susunan body center kubiknya. Jadi matriks di sini dikatakan beralloy rendah dan bersifat lembut, walaupun ada banyak karbon wujud. Kabidai dengan komposisi dan kekerasan yang berbeza-beza dibenamkan dalam matriks tetapi tidak dilarutkan ke dalam. Semakin tinggi kandungan karbon dan unsur pengeluaran, semakin banyak bilangan kabidai akan wujud. Lakaran di sebelah kanan memberi pandangan mikroskop kalori dalam keadaan mengkeras, iaitu selepas dipanaskan dan dipadamkan. Matriks di sini dipanggil martensite atau besi alpha brine yang percaya memerangkapkan unsur-unsur semasa penyucukan yang cepat dilakukan selepas pemanasan. Matriks kini diperkaya dengan unsur karbon dan pengeluaran dan lebih keras. Kebanyakan kabidai telah dilarutkan dalam matriks. Kabidai yang tinggal adalah sedikit dan lebih kecil. Berbagai jenis fasa kalori. Gambar di sini adalah mikrograf yang menunjukkan struktur mikrokalori per karbon 0.4%. Manakala gambar di sebelah kanan adalah lakaran menunjukkan struktur mikro bagi kalori yang sama. Struktur yang wujud dalam keadaan penyebut lintapan dan pada suhu pilih adalah ferrite campur dengan cementite, iaitu iron carbide. Kalori berkarbon 0.4% ini mesti dipanaskan sehingga menemui austenite dengan kekisi bersusun phase center cubic pada suhu austenitizing yang lebih daripada garisan A3. Dan martensite dibentuk selepas pelintap kecutan atau quenching dan kembali ke suhu pilih. Mengubah ferrite kepada martensite. Sebelum pengkerasan, fasa kalori terdiri daripada ferrite yang sel unitnya berbentuk body center cubic dengan kabida besi yang tak dapat dilarutkan ke dalam fasa jenis ferrite. Semasa pemanasan di bawah garisan A1, 100% fasa kalori terdiri daripada jenis ferrite, iaitu besi alfa sahaja. Apabila suhu melebihi A1, iaitu suhu transformasi bawah, sebahagian ferrite mula tukar kepada austenite atau besi gamma yang self unitnya bersusun phase center cubic.
Di sini wujudnya campuran ferrite dan austenite. Bila suhu melepasi suhu transformasi atas, iaitu di garisan A3 atau ACM, bergantung kepada isi kandungan karbon kalori yang terlipat. 100% ferrite akan tukar kepada 100% austenite di mana matriks kelihatan putih. Pada tahap suhu di sini, sel unik jenis face center cubic yang besar saiznya dapat menyerap lebih banyak karbon dan unsur alloy yang telah tercerai daripada kabida di bawah pemanasan dengan suhu yang tinggi. Setelah dikekalkan di tahap suhu tinggi ini, dengan jangka masa yang cukup, kalori disejukkan dengan kadar yang cepat, sama ada dengan air, minyak atau udara, bergantung kepada jenis kalori dan saiz ketebalannya. Apabila suhu penyejukan turun sampai ke suhu MS, iaitu Martensite start temperature, Martensite mula membentuk dan 1% austenite, iaitu besi gamma, akan ditukarkan ke 1% martensite, iaitu besi alpha prime. Kekisi martensite sebenarnya adalah body center cubic yang terherot disebabkan gangguan daripada unsur yang telah berangkap di dalamnya. Susunan martensite dipanggil body center tetragonal, iaitu BCT. Ini bermakna bentuk kekisinya tidak lagi berkubik. Pada peringkat sini, campuran austenite dan martensite wujud bersama sehingga suhu menurun sampai ke tahap MF, iaitu martensite finish temperature, di mana 100% austenite ditukarkan ke 100% martensite. Suhu MS dan MF bergantung kepada jenis kalori dan isi kandungan karbon yang dilarutkan semasa pemanasan. Allotropi besi dan kalori. Sel unik ini menunjukkan body center cubic atau besi alpha. Ini adalah kekisi ferrite bagi besi tulen. Setelah dipanaskan kepada suhu yang sesuai, body center cubic ferrite akan tukar kepada FCC atau besi gamma. FCC adalah jenis kekisi austenite yang stabil pada suhu tinggi. Perubahan tersebut boleh diterbalikkan dengan penyucukan yang perlahan di dalam relau. Kejadian ini dipanggil transformasi allotropik di mana lebih daripada satu struktur untuk bahan yang sama. Jikalau kromium ditambahkan ke dalam kalori, kabida kromium akan wujud dan dibenamkan di dalam matriks ferrite tanpa dilarut ke dalamnya. Bila kalori jenis ini dipanaskan, dua perkara berlaku. Yang pertama, kekisi body center cubic akan tukar ke FCC. Yang kedua, di mana kabida kromium akan tercerai dan dilarutkan ke dalam kekisi baru dengan jurang saiz yang lebih di antara atom besi. Di sini, jenis saiz atom yang kecil daripada atom besi seperti atom karbon akan mengisikan jurang di antara atom besi. Ini dipanggil larutan pepecah interstitial. Manakala saiz atom yang besar daripada atom besi seperti kromium akan menggantikan tempat atom besi. Cara pengisian ini dipanggil larutan pepecah gantian. Pemanasan akan membolehkan transformasi allotropi dan pelarutan kabida.
manakala penyecukan dengan kadar perlahan di dalam relau akan menyebabkan pementapan karbon di mana kromium akan keluar bersama dengan karbon dan bergabung menjadikan karbon semula. Untuk mencapai pengkerasan, penyecukan perlahan dielakkan tetapi dengan kadar yang cukup cepat supaya fasa kalori austenite dapat memerangkapkan unsur-unsur yang dilalukan tadi dan membentuk struktur martensite yang keras. Mekanisme pengkerasan ini dipanggil pengkerasan larutan pepecah atau solid solution hardening. Kekerasan kalori. Kekerasan kalori bergantung kepada dua perkara. Yang pertama, peratusan unsur alloy terlalut. Ini termasuk karbon dan unsur-unsur yang lain ke dalam kalori. Kabida merupakan sebahagian karbon dan unsur alloy akan larut ke dalam matriks, iaitu bahan sekeliling di mana kabida tertanam. Kini kita tahu bahawa saiz atom yang kecil akan dilarutkan dengan mengisikan jurang kecil di antara atom besi. Ini dipanggil larutan pepecah interstitial. Manakala untuk saiz atom yang besar, ini dipanggil larutan pepecah gantian di mana saiz atom yang besar ini akan menggantikan tempat atom besi. Atom terlalu ini akan menghalangkan pergerakan kehelan atau dislocation yang seterusnya meningkatkan kekerasan kalori. Kekerasan yang dicapai bergantung terutamanya pada jumlah karbon dan unsur pengaloyan yang tersedia dan berapa banyak unsur ini terlalut di dalamnya. Kekerasan kalori bergantung kepada perkara yang kedua, iaitu peratusan struktur martensite yang terbentuk dalam kalori. Graf di sini menunjukkan hardness lawan dengan karbon yang terlalut di dalam martensite. Sementara lengkung di dalam graf menunjukkan berbeza peratusan martensite terbentuk. Perhatikan 99% struktur martensite adalah lebih keras daripada 50% struktur martensite dengan jumlah karbon terlalut yang sama. Manakala 95% struktur martensite dengan 0.6% karbon terlalut adalah lebih keras daripada 99% struktur martensite dengan 0.4% karbon terlalut. Jadi jelas kelihatan bahawa kekerasan kalori bergantung kepada dua perkara di sini, iaitu peratusan unsur alloy terlalut dan juga peratusan struktur martensite yang terbentuk. Transformasi martensite adalah tanpa resapan. Jumlah martensite yang terbentuk tidak bergantung pada masa tetapi pada suhu. Ini bermakna bila suhu penyecukan diturunkan ke suhu yang lebih rendah, lebih peratusan martensite akan terbentuk. Struktur mikrokalori dan pencapaian kekerasan. Graf di sini memberi perhubungan di antara kekerasan, karbon yang terlalut dan jenis struktur. Pengkerasan kalori bergantung pada isi kandungan atom karbon yang dilarutkan di dalam fasa kalori setelah berlintak kejutan. Bolehkah kalori karbon rendah dirawat haba untuk mencapai kekerasan yang tinggi? Kalori karbon rendah atau kalori lembut dengan kurang daripada 0.2% karbon tidak mempunyai karbon yang mencukupi untuk berubah menjadi martensite apabila dipadamkan.
Sekurang-kurangnya kehadiran 0.45% karbon atau kalori karbon sederhana diperlukan untuk pengkerasan kalori yang berkesan. Kurang daripada itu, ia hanya akan mengkeras sebahagiannya. Raja masa suhu transformasi. Raja fasa tidak memberi sebarang maklumat tentang masa atau kadar perubahan fasa. Kita memerlukan gambar raja TTT atau dipanggil raja masa suhu transformasi atau Time Temperature Transformation dan CCT untuk memilih laluan rawatan haba kalori yang optimum supaya mencapai struktur yang dikehendaki dan sifatnya. Eksperimen banyak perlu dilakukan untuk membina gambar raja transformasi yang lengkap. Raja TTT mengukur kadar perubahan pada suhu mala, iaitu isothermal treatment. Sebagai contoh, kalori berkarbon 0.4% diostenisasikan pada suhu 850 degree Celsius untuk mendapat struktur austenis semasa pemanasan. Kemudian disejukkan dengan cepat ke suhu yang lebih rendah dan direndam pada suhu itu sementara kadar perubahan diukur, contohnya dengan dialtometri. Suhu transformasi yang dipilih akan menentukan apa jenis fasa akan terbentuk, begitu juga kekerasan yang dicapai. Sebagai contoh, pelai kasar terbentuk di suhu transformasi yang tinggi, manakala pelai halus dibentuk pada suhu yang rendah. Di sini, pelai halus memberi kekerasan yang lebih tinggi daripada pelai kasar. Lengkung TTT juga dipanggil lengkung IT, iaitu transformasi isoterma. Ia dijana dengan melintap kecutkan sampel ke suhu yang ditetapkan dan kemudian merentam untuk jangka masa yang cukup supaya menghasilkan fasa yang tertentu. Ia berguna apabila proses isoterma terlibat, seperti penyebut lintapan isoterma, Oz tempering atau Ma tempering. Raja TTT untuk kalori karbon 0.8% menunjukkan masa yang diperlukan untuk transformasi pada setiap tahap suhu dan kekerasan yang boleh dicapai untuk berbagai struktur mikrokalori. Gambar raja TTT menunjukkan suhu di paksi menegak sebelah kiri, masa di paksi X, dan bacaan kekerasan di paksi menegak sebelah kanan. Perhatikan bacaan kekerasan semakin tinggi bergerak dari atas ke bawah, menunjukkan struktur terbentuk di kawasan lebih rendah adalah lebih keras. Sebagai contoh, matensai lebih keras daripada bainai. Bainai bawah yang terbentuk pada suhu transformasi yang rendah lebih keras daripada bainai atas. Manakala pelai adalah lebih lembut berbanding dengan bainai atas. Lengkung berwarna merah ini menunjukkan proses Oz tempering, di mana struktur bainai bawah terbentuk. Walau bagaimanapun, untuk mendapatkan struktur matensa yang keras, kadar penyucukan mestilah cukup cepat supaya mengelakkan lengkung penyucukan masuk ke dalam kawasan di mana struktur yang lembut akan terbentuk. Lengkung penyucukan berwarna biru
memberitahu kadar penyucukan kritikal, iaitu kadar penyucukan yang paling perlahan diizinkan untuk mentapak struktur matensai yang keras. Berikut ialah 3 gambar raja TTT untuk 3 kalori berbeza, iaitu W1, O2 dan E2. 3 kalori ini mempunyai kandungan karbon yang hampir sama, iaitu 1% karbon, tetapi dengan kandungan unsur lain yang berlainan. W1 ialah kalori alat karbon, O1 ialah kalori alat alloy rendah, manakala E2 ialah kalori alat alloy tinggi. Perhatikan bahawa semakin tinggi alloy yang terdapat dalam kalori akan mengalirkan lengkung transformasi ke sebelah kanan. Ini akan membolehkan kadar penyucukan yang lebih perlahan digunakan untuk mendapatkan struktur matensai dengan kekerasan yang tinggi. Kadar penyucukan yang perlahan akan menghasilkan kurang tekasan dalam kalori yang dipadamkan dan mengurangkan risiko herotan dan retak. Kadangkala kalori dinamakan mengikut jenis pemadam yang digunakan untuk proses pengkerasan. Di sini nama W1 merujuk kepada water hardening tool steel yang memerlukan pemadam air untuk pelintap kecutan semasa proses pengkerasan. Nama O1 adalah oil hardening tool steel yang menggunakan pemadam minyak untuk mendapatkan struktur yang keras. Manakala E2 ialah air hardening tool steel di mana pemadam udara dengan kadar perlahan boleh dipakai untuk mentapak struktur matensai yang keras. Gambar raja CCT, Continuous Cooling Transformation atau raja penyucukan transformasi berterusan, mempunyai lengkung penyucukan dengan kadar berlainan dalam raja TTT, membolehkan ramalan jusut mana yang akan dihasilkan. Gambar raja CCT dijana berdasarkan data daripada ujian Gemini dengan setiap titik individu pada spesimen Gemini sepadan dengan kadar penyucukan yang diketahui. Lengkung CCT menunjukkan hasil daripada penyucukan yang bukan dalam suhu tetap, dan dengan itu lebih mewakili apa yang berlaku dalam pelintap kecutan sebenar. Juga digunakan secara meluas dalam industri. Kadar pelintap kecutan dan pencapaian kekerasan. Pelintap kecutan atau penyucukan pantas yang dipanggil quenching adalah untuk memerangkap atom pada kedudukan baru di mana ia telah berhijrah semasa peringkat pemanasan. Kadar pelintap kecutan cepat atau perlahan bergantung kepada jenis kalori yang terlibat. Raja CCT untuk kalori alat AISI O1 iaitu Oil Hardening Tool Steel menunjukkan kesan kadar penyucukan ke atas kekerasan yang boleh dicapai setelah selesai penyucukan pada suhu bilik. Di sini gambar raja CCT menunjukkan suhu lawan dengan masa dan bacaan kekerasan dalam unit HV yang ditunjukkan pada hujung lengkung penyucukan. Lengkung penyucukan di sebelah kiri menunjukkan kadar penyucukan yang cepat,
manakala lengkung penyucukan di sebelah kanan adalah lebih perlahan. Keputusan kekerasan memberitahu kadar penyucukan adalah penting untuk mencapai kekerasan yang tinggi, terutama untuk jenis kalori khas ini yang kekurangan unsur alloy dan memerlukan penyucukan di dalam minyak. Di sini menunjukkan 7 eksperimen telah dilakukan ke atas 7 sampel kalori dengan menggunakan suhu dan masa rendaman yang berbeza. Semua sampel dibuat daripada kalori jenis AISI A2 dengan suhu pengkerasan yang dikehendaki adalah 950 degree Celsius. Kalori khas yang berkarbon tinggi ini mampu mencapai kekerasan setinggi 63 sampai 65 Rockwell C selepas pemanasan dan pelintap kecutan yang betul dijalankan. Selepas setiap percubaan, ujian kekerasan dilakukan untuk menyemak keputusan yang dicapai. Perhatikan sampel ABC gagal mencapai kekerasan yang dikehendaki. Ini disebabkan larutan karbida yang tidak mencukupi kerana suhu yang digunakan adalah kurang daripada yang diperlukan. Sampel T memberikan keputusan yang dikehendaki kerana suhu dan masa rendaman yang betul digunakan. Manakala sampel E dan F juga tak dapat kekerasan yang betul selepas pelintap kecutan. Ini kerana masa rendaman yang terlalu lama mengakibatkan terlalu banyak larutan karbida. Eksperimen G pula menggunakan suhu yang terlalu tinggi menyebabkan terlalu banyak larutan karbida dan pertumbuhan pikirin berlaku. Eksperimen di sini menunjukkan kawaran suhu dan masa adalah amat penting semasa menjalankan proses pengkerasan kalori. Pembacaan untuk memulihkan kemuluran. Matensai yang terbentuk selepas pelintap kecutan adalah sangat keras tetapi kurang mulu. Di sini menunjukkan screwdriver yang rapuh senang dipatahkan, manakala screwdriver yang mulu boleh menahan retakan semasa dipakai. Kekerasan matensai adalah fungsi kandungan karbon. Struktur matensai tidak diingini dalam bahagian kalori struktur yang digunakan dalam pembinaan kerana kimpalannya menjadi sangat sukar. Walau bagaimanapun, bot berkekuatan tinggi dan beberapa aksesori penting lain mempunyai jenis struktur matensai. Pembacaan ataupun tempering merupakan proses memanaskan semula struktur matensai yang dipadamkan untuk meningkatkan rintangan retak atau kelihatan dengan mengkorbankan kekerasan. Bila kalori yang membentuk screwdriver dipanaskan dan dipadamkan, kekerasan tinggi berukuran 61 sampai 63 Rockwell per skala C tercapai. Tetapi kekerasan yang tinggi ini akan memberi sifat yang rapuh. Contoh kedua di mana selepas pemanasan dan pelintap kecutan diikuti dengan pembacaan akan menurunkan kekerasan ke tahap rendah yang berukur 49 sampai 51 Rockwell per skala C. Ini akan memulihkan kemuluran kalori dan memberi gabungan sifat yang sesuai dipakai sebagai screwdriver. Pembacaan selepas pelintap kecutan. Cat di sini menunjukkan peratusan fasa kalori yang terbentuk pada peringkat perlainan selepas proses pengkerasan dijalankan.
Peringkat 1 adalah selepas dipanaskan. Peringkat kedua selepas pelintap kecutan. Peringkat 3 selepas pembacaan pertama. Peringkat 4 selepas pembacaan yang kedua. Dan peringkat kelima selepas pembacaan yang ketiga. Peringkat di sini adalah untuk kalori berkelajuan tinggi iaitu high speed stew. Cat yang berwarna kuning mewakili austenite. Cat yang bergarisan hitam merujuk kepada Martensite sebelum pembacaan, iaitu Martensite tidak terbacak atau untempered Martensite. Manakala cat berwarna putih adalah Martensite terbacak, iaitu tempered Martensite. Jelas kelihatan austenite yang tertahan, iaitu retin austenite semakin menjadi kurang bila pembacaan dijalankan dengan kitaran yang cukup. Austenite tertahan adalah tidak diingini kerana sifatnya lembut dan tidak stabil pada suhu bilik, kemungkinan memberi saiz ukuran yang tidak stabil kepada alat kejituan. Mikrograf di sini dengan anak panah merah menunjukkan austenite yang ditinggalkan. Jarum hitam adalah Martensite. Pengkerasan keseluruhan. Pengkerasan keseluruhan atau true hardening terdiri daripada 3 langkah. Langkah pertama, pemanasan atau austenitizing. Di sini melibatkan pemanasan dahulu, pemanasan akhir, dan masa berentam. Langkah kedua, quench atau quenching. Dengan mencelup kalori yang dipanaskan dalam cecair, contoh minyak, air atau air garam, atau penyucukan dalam gas, iaitu udara atau inert gas yang bertekanan. Langkah yang ketiga, pembacaan atau tempering. Ini dilakukan dengan memanaskan semula kalori yang dipadamkan ke suhu antara 150 dan 600 degree Celsius sebanyak sekali atau lebih. Ringkasan. Pengkerasan kalori melibatkan pemanasan ke suhu yang ditetapkan, kemudian dikekalkan pada tahap suhu ini untuk jangka masa yang cukup dan menyejukkan atau pelintap kecutan dengan kadar kelajuan yang diperlukan. Proses ini bertujuan untuk memberikan sifat kalori yang diperlukan untuk berkhidmat dalam sesuatu bidang yang tertentu. Gambar raja kitaran pengkerasan atau hardening cycle chart adalah penting membuktikan proses rawatan haba yang lengkap dan betul telah dijalankan. Di sini gambar raja langkah pengkerasan untuk kalori berkelajuan tinggi iaitu high speed stew dengan 2 peringkat pemanasan dahulu sebelum dipanaskan sampai ke tahap suhu di mana mencapai struktur austenite, lalu diikuti dengan pelintap kecutan atau quenching, kemudian menjalankan di kekitaran pembacaan atau tempering. Tayangan video. Menonton rancangan video berikut akan meningkatkan kefahaman anda tentang perkara yang dibincangkan dalam modul 4 ini.